Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Cik Aniza binti Cik Will. Kami Kumpulan 6 akan membentangkan projek rancangan pemasaran. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Muhammad Muhaimin bin Muhammad Saidi A180175, Muhammad Farid bin Muhammad Nazari A182074, Afrina Syamimi binti Muhammad Asri A181688, Nur Syakira binti Muhammad Saleh A180845, Hairun Najihah binti Turaman A181784 dan Nur Farah Irdina binti Norman A180941. Pertama, situasi atau analisis pasaran. Analisis PESTEL. Politik. Pemerintah di seluruh dunia memiliki kerangka peraturan yang luas untuk setiap aspek industri makanan. Ekonomi. Disebabkan gaji pekerja telah bertambah, individu mempunyai lebih banyak wang untuk digunakan. Sosial. Pengguna mula mementingkan produk yang lebih sihat seperti makanan yang berkarbohidrat dan kurang lemak kerana mereka mula sedar akan kepentingannya. Teknologi. Kecanggihan teknologi semakin banyak digunakan dalam industri makanan. Undang-undang. Terdapat peraturan dan undang-undang yang melindungi perniagaan-perniagaan seperti perniagaan makmar. Alam sekitar. Semakin ramai orang yang sedar dan mula mengambil berat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Analisis SWOT. Kekuatan. Harga produk acai kemasin makmar yang murah menjadikannya produk yang mampu dimiliki oleh semua golongan. Kelemahan. Disebabkan makmar hanya menghasilkan produk yang sama, pelanggan boleh berasa bosan dan berubah ke jenama lain. Peluang. Sekiranya makmar menjual acai kemasin secara atas talian, semakin meningkat kepuasan pelanggan dan keuntungannya kerana prosesnya adalah lebih mudah, pantas dan efisien. Ancaman. Pandemik COVID-19 menyebabkan banyak sektor terjejas dan halangan untuk merentas negeri, maka perniagaan makmar tidak dibenarkan beroperasi, penghantaran adalah terhad dan ramai pelanggan tidak membeli lagi kerana kehilangan sumber pendapatan. Seterusnya, kita beralih kepada penerangan perniagaan. Penerangan ringkas perniagaan. Perniagaan makmar menjual produk acai kemasin sebagai menu utamanya. Bahan-bahannya diperolehi di tempat tinggal beliau di hujung Permatang, Kuala Selangor. Acai kemasin merupakan hidangan penambah perasa yang dimakan bersama nasi putih ataupun nasi minyak dan boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja. Orang ramai kadang-kala membeli produk acai kemasin ini dalam jumlah yang banyak untuk peristiwa istimewa, contohnya majlis perkahwinan ataupun pertunangan. Pelanggan juga boleh memilih untuk mengambil pesanan mereka di tempat yang dijanjikan ataupun produk tersebut boleh dihantar kepada mereka dengan segera. Misi perniagaan makmar adalah untuk menyediakan makanan yang sedap dan berkualiti dengan layanan yang bagus pada harga yang berpatutan bagi meluaskan lagi perniagaan beliau supaya makanan tradisi tersebut dapat diperkenalkan kepada orang ramai. Visi perniagaan makmar pula adalah melalui produk dan layanan yang bagus pada harga yang berpatutan, makmar berniat untuk menjadi salah satu perniagaan makanan utama yang dapat menawarkan peluang pekerjaan kepada ramai rakyat Malaysia dan juga membantu ekonomi Malaysia. Nilai jenama produk acai kemasin yang dikeluarkan oleh makmar adalah unik kerana ia merupakan hidangan yang istimewa yang susah didapati di tempat lain. Selain itu, makmar menghasilkan produk dan memberikan layanan dengan semangat yang penuh untuk memastikan kepuasan yang maksimum untuk semua pelanggan, tidak kira umur dan bangsa. Objektif perniagaan makmar pula adalah untuk menyebarkan tentang produk kepada semua orang di Malaysia dan suatu hari nanti, mungkin makmar juga dapat berkongsi budaya dan adat raya Malaysia kepada negara lain juga. Makmar juga mahu meningkatkan kualiti produk yang ditawarkan dari semasa ke semasa. Bagi penjenamaan, nilai jenama perniagaan iaitu Makmar Village mampu meningkatkan nilai bagi produk dan perkhidmatan kerana ia menggambarkan janji makmar dalam menghasilkan produk yang berprestij dan berkualiti tinggi kepada pengguna. Seterusnya, ini merupakan logo Makmar Village. Logo ini menggunakan gambar ikan masin di dalam sebuah balang sebagai gambaran produk. Slogan bagi perniagaan makmar ialah bersinar dengan rasa tradisi, iaitu keinginan makmar untuk dikenali dan berkongsi masakan tradisi turun-temurun beliau. Seterusnya adalah pasaran sasaran. Terdapat 3 jenis segmentasi yang telah digunakan oleh perniagaan Makmar Village di dalam perniagaannya. Antaranya adalah demografi dengan menyasarkan produk kepada golongan berpendapatan 4,000 ke bawah iaitu B40 serta saiz keluarga yang besar. Manakala psikografi digunakan untuk menyasarkan golongan dari segi gaya hidup dan personaliti, dan terakhir adalah geografi dengan menyasarkan kepada golongan dari segi cita rasa masyarakat di suatu kawasan. Saya akan menyambung pembentangan 5.0 iaitu produk dan perkhidmatan. Tawaran nilai merupakan penjelasan tentang bagaimana pengguna akan mendapat keuntungan daripada produk tersebut dan mengapa syarikat itu secara unik layak untuk memberikan faedah tersebut kepada pelanggan. Tawaran nilai yang pertama adalah memudahkan pelanggan. Perniagaan
menyediakan servis penghantaran ke rumah dan servis menyusun dogif untuk majlis tertentu. Maka pelanggan tidak perlu khawatir tentang tempah mereka kerana semuanya telah diuruskan. Yang kedua, resepi turun-temurun. Produk keluaran Mak Mar mengandungi campuran rempah ratus yang istimewa dan tidak mengandungi bahan campuran asing dan pewarna. Hal ini dapat meningkatkan selera makan pelanggan kerana aroma kesedapan air tangan Mak Mar. Yang ketiga adalah produk mesra alam. Pembungkusan keluaran menggunakan botol kaca yang tahan lasak dan boleh guna semula serta mempunyai pelbagai saiz. Hal ini dapat menjimatkan kos pembelian pelanggan. Seterusnya, jaminan kualiti yang tinggi. Proses pembuatan melibatkan teknologi mesin yang menjamin kualiti kebersihan dan ketahanan produk. Maka jaminan kesihatan dan keselamatan pelanggan adalah tinggi. Dan yang terakhir dapat ditawarkan adalah harga diskaun ahli, iaitu pelanggan yang berminat menjadi ahli dapat menikmati kelebihan harga ahli dan seterusnya dapat menambah pengalaman mereka untuk memasarkan produk dengan jaminan komisen yang berpatutan. Seterusnya, kita beralih ke ciri dan manfaat produk. Kualiti produk menjamin kesihatan dan kesetiaan pelanggan. Yang kedua, harga produk adalah harga mampu milik dan semua golongan mampu memilikinya. Ketiga ialah warna. Warna yang dipilih dapat menarik perhatian pelanggan dan mampu dibezakan dalam pasaran. Keempat adalah kaedah pembungkusannya yang tahan lama dan reka bentuk yang menarik. Seterusnya, servis jualan seperti servis penghantaran dan servis susun dogif dapat memudahkan pelanggan kerana menjimatkan masa dan tenaga. Dan yang terakhir adalah pelabelan yang mana ia dilengkapi dengan informasi penting tentang produk menyebabkan keyakinan pelanggan akan meningkat. Melalui persaingan, analisis persaingan telah dibuat berdasarkan 3 faktor yang diambil kira, iaitu persekitaran untuk mengetahui persaingan berlaku sama ada secara langsung ataupun tidak langsung bagi meraih pembelian pengguna. Yang kedua adalah strategi perancangan, dibuat sebagai rancangan tindakan jangka panjang syarikat untuk mengekalkan produk di pasaran. Yang ketiga adalah penetapan harga, dibuat untuk menunjukkan nilai bagi sebuah produk itu kepada pengguna. Analisis SWOT yang dibuat dapat dilihat melalui 4 sudut berbeza, iaitu kekuatan untuk mewujudkan kelebihan daya saing di pasaran. Yang kedua adalah kelemahan, iaitu jualan berkemungkinan akan mengalami sekatan di pasaran. Yang ketiga adalah peluang, kerana pelanggan lebih mudah tertarik kepada pemasaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat adalah ancaman, iaitu harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran akan menyebabkan permintaan produk kita semakin berkurangan. Untuk strategi pemasaran, Acak Ikan Masin Perniagaan Mak Mar merupakan produk pengguna dan ia juga terbahagi pada 3 jenis produk, iaitu produk yang mudah beli, produk gerak hati dan produk asasi. Selain itu, Acak Ikan Masin Mak Mar juga merupakan produk industri. Penempatan adalah tindakan perniagaan Mak Mar mengutamakan konsep kekeluargaan, mewujudkan kualiti produk yang tinggi pada harga produk yang rendah dan menjadikan faktor kesibukan orang yang bekerja sebagai peluang menempatkan produk agar selalu diingati oleh pengguna. Seterusnya, untuk harga, perniagaan Mak Mar menetapkan harga psikologi, iaitu harga genap, dan harga diskaun yang terbagi pada 3, iaitu diskaun fungsi, diskaun kuantiti dan diskaun musim. Bagi promosi, perniagaan Mak Mar mempromosikan Acak Ikan Masin dalam bentuk promosi yang dilakukan secara pengiklanan. Untuk strategi pemasaran pula, Mak Mar memilih segmen pasaran, iaitu pemasaran tidak dibezakan. Manakala strategi promosi adalah menggunakan strategi tolak. Campuran media yang digunakan adalah termasuk media massa seperti cetakan di surat khabar Metro, radio IKIM serta televisyen di saluran TV Al-Hijrah dan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Hal ini bagi menyampaikan maklumat terkini malahan menjawab persoalan. Catatan ini menunjukkan peratus pembahagian 20%, iaitu RM40,000 daripada RM200,000 pendapatan yang diselesaikan di tahun akan datang. Melalui jumlah RM40,000, perniagaan akan bahagikan 7.5% kepada teknologi, 3.75% kepada penyelidikan, 23.3% kepada pengangkutan, 1.12% kepada pengeluaran, 20.94% kepada iklan berbayar, 22.5% kepada iklan tradisional dan 10.89% pada situasi yang tidak dijangka. Baiklah, seterusnya strategi kempen. Pertama adalah objektif. Kami telah menyenaraikan 3 objektif bagi perniagaan Mak Mar untuk mencapai strategi kempen tersebut. Pertama, meningkatkan jualan produk Acak Ikan Masin Mak Mar 2 kali ganda di pasaran tempatan.
Kedua, memaksimumkan penggunaan teknologi melalui perniagaan atas talian seperti Facebook dan WhatsApp. Dan yang terakhir adalah menentukan format periklanan, strategi dan pembinaan dalam mengoptimumkan perniagaan. Seterusnya, sasaran kumpulan. Kami menyasarkan pertama lokasi pasaran, di mana kami anggarkan bahawa majoriti pelanggan akan datang daripada Semenanjung Malaysia, iaitu sebanyak 59%. Seterusnya, bagi bilangan pelanggan, kami anggarkan majoriti pelanggan adalah daripada golongan yang telah berkahwin, iaitu sebanyak 54%. Manakala untuk ciri-ciri dan kumpulan pelanggan, pertama, kami menyasarkan golongan pertengahan dan mampu beli kerana ia adalah produk sediaguna. Kedua, kumpulan pengguna iaitu pengguna akhir seperti keluarga, dan yang terakhir iaitu pengguna industri atau organisasi iaitu industri catering. Selanjutnya, mesej. Mesej yang kami cadangkan untuk perniagaan makmar adalah pertama, mesej yang akan memberi manfaat kepada pengguna. Misalnya, jimat masa dan masa lebih diluangkan untuk bersama-sama keluarga. Mesej tersebut sangat sesuai dengan konsep produk Acah Ikan Masin Makmar, iaitu produk yang sedia untuk dihidang. Kedua, mesej yang mampu menarik perhatian, mempunyai perbezaan dan ia mudah diingati, seperti paparan seorang ibu menghidangkan Acah Ikan Masin Makmar kepada keluarganya di media iklan televisyen atau di papan iklan. Seterusnya ialah tawaran dan promosi. Tujuan tawaran dan promosi adalah untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk dengan harga yang berpatutan dan menerima cenderamata untuk setiap pembelian dengan syarat-syarat yang tertentu. Jenis promosi yang ditawarkan adalah seperti paparan, pameran perdagangan, kupon dan demonstrasi produk. Sebagai contoh, untuk setiap pembelian RM40 ke atas akan diberi voucher penghantaran percuma khas untuk pengguna di Facebook. Pemilihan media yang digunakan untuk mengiklankan produk ini menggunakan 4 jenis. Pertama ialah televisyen kerana mendapat capaian jangkauan yang terbesar dan persembahan audiovisual yang tinggi, tetapi kosnya yang agak tinggi berbanding dengan media yang lain. Seterusnya ialah radio yang mempunyai sasaran segmen pasaran demografi yang tertentu, tetapi kelemahannya ialah kekurangan daya tarikan visual kerana menggunakan audio dan suara sahaja. Tambahan pula persaingan slot iklan yang agak tinggi terutamanya di waktu pagi. Seterusnya ialah cetakan akhbar ataupun majalah, mana periklanannya ialah jangka masa yang panjang tetapi penerbitan yang jarang berlaku terutamanya di waktu pandemik ini. Penggunaan Facebook dan Instagram sebagai media digital adalah sangat bagus kerana kos yang berpatutan dan lebih rendah berbanding dengan media yang lain, dan membantu untuk berhubung dengan khalayak pengguna melalui pelbagai platform. Tetapi kelemahannya ialah iklan yang ditayangkan akan diabaikan oleh pengguna media atas faktor-faktor seperti tidak berminat. Untuk setiap pemilihan media mempunyai sasaran segmen yang tertentu, menggunakan jadual periklanan yang disediakan dengan waktu tayangan berbeza melalui TV Al-Hijrah, IKIM, Akhbar Metro, Facebook Ads dan WhatsApp. Seterusnya ialah pengukuran dan penanda aras. Dianggarkan keuntungan bahawa hasil yang diterima adalah lebih besar daripada belanja, dan jumlah penjualan meningkat dari tahun semasa ke semasa, dari tahun 2019 hingga ke 2021. Seterusnya ialah keputusan pelanggan. Makmar telah mendapat maklum balas daripada setiap pelanggan melalui pelbagai platform, dan penggunaan hashtag homemade Acah Ikan Masin by Makmar telah meningkatkan jualan dan mendapat tarikan pengguna. Dan terakhir sekali ialah pencapaian matlamat, di mana objektif periklanan ini telah tercapai. Kemudian, bagi belanjawan periklanan untuk medium cetakan dan radio, kami mencadangkan makmar untuk menggunakan pakej SME X NSTP iaitu potongan harga sehingga 60%. Jadi, makmar hanya perlu membayar separuh daripada harga asal. Untuk medium Facebook Ads, makmar hanya perlu membayar sebanyak RM600 setahun. Manakala untuk WhatsApp adalah tiada kos dikenakan. Dan yang terakhir adalah saluran TV Al-Hijrah yang menawarkan slot iklan percuma kepada IKS iaitu pakej stimulus industri kecil dan sederhana.